Assalamualaikum dan selamat pagi. Welcome back to channel. Pagi ni macam biasa Zul akan buat review market di Coin Market Cap dan juga sedikit technical analysis untuk tengok ke mana arah pergerakan market. So, Bitcoin melakukan pergerakan ke 18k dan 17k dan di siapa yang Discord channel semalam dah dapat maklumat tu di mana Zul share kan satu kata bearish pattern ataupun bear flag untuk di 4 hours dan pergerakan itu dah pun berlaku semalam. Dan apakah next movement, dia ada expected dia akan bounce ke 25 ataupun at least 23. Nanti Zul akan tunjukkan di chart kenapakah pergerakan itu akan berlaku sebelum kita ada massive more dalam expected kita punya 10k. So 10k kita still lagi in play ataupun on track punya pergerakan. Nanti Zul akan sharekan di Discord channel semalam. Kalau ikutkan nanti Zul akan pergi untuk live untuk punya live stream. So ini adalah Zul punya Discord channel. So semalam Zul ada sharekan pergerakan iaitu ini. Dia akan zoom in ke semalam iaitu lah pukul 11 pagi semalam tu ada sharekan iaitu expectation untuk Bitcoin jatuh 18-17 berdasarkan yang ni kita ada yang massive untuk 10k, kemudian kita ada minor untuk sampai ke 18-17k dan pergerakan ini dah pun berlaku semalam. Yang risau nanti jap ni Zul akan sharekan apa next movement, kemudian Zul expected akan berlaku 10k lagi still on track. Kenapa on track nanti Zul akan terangkan di chart. Okay, tanpa buang masa lagi, let's go kita pergi ke Coin Market Cap dulu untuk review market secara keseluruhan apa yang berlaku dalam tempoh 24 hours untuk hari semalam. Dan Zul pun dah temis aku kata almost dalam 1 minggu punya data untuk di Bitcoin. So nanti kita catch up sama-sama. So di Coin Market Cap, so pertama kali kita tengok total market cap berada di mana. Total market cap berada bawah 1 trilion iaitu 950 bilion dengan volume hanyalah 90 bilion. BTC dominant berada di 38.1. Sebelum tu tinggalkan market 1 minggu lepas ialah Bitcoin almost dalam 39 ataupun 40%. So untuk minggu ni kita tengok 38.1. Ethereum melakukan peningkatan daripada 19 ke 20.3. So untuk perkembangan ataupun summary pergerakan semalam, tengok total market drop banyak 2.82%. Kemudian volume yang tinggi iaitu 60%. Meaning kejatuhan malam kita akan tengok kejatuhan di Bitcoin dan altcoin akan ada satu candle yang massive drop ke bawah disebabkan kita dropping dan volume yang tinggi iaitu 60%. So harga semasa untuk pagi ni Bitcoin berada di mana? Bitcoin berada di hampir 19k iaitu 18.9 dengan semalam dropping 4.12%, weekly drop 4.67. Untuk Ethereum daripada semalam tu tengok malam dah 1.7 dan dah 1.578, drop 1.08 iaitu untuk weekly still lagi meningkat 2.57. Untuk Ethereum kita ada Ethereum kita akan ada merge 15 ataupun 13 hari bulan ni untuk Ethereum 2.0 daripada proof of work ke proof of stake. So nanti data itu penting, kita tengok macam mana. Kemudian line altcoin expected bila Bitcoin drop, expected untuk altcoin lain juga akan terus dropping. So BNB 3.7, 3.8, untuk SRP 2.2, Cardano 6.4, untuk di Solana 3.1, tapi Corona untuk weekly 2.71 sebenarnya agak menarik untuk dia sebab apa dia ada update quarter fork yang baru untuk Cardano untuk kata mainnet dia nanti. So itulah untuk tapi berlaku untuk Cardano sebab tu ada skip pump untuk weekly tapi semalam melakukan dropping 6%. So lain aku tengok kata Polkadot 5% drop, Matic hampir 5%. Shiba Inu 4% drop. So apa yang berlaku semalam adalah yang dasilah siapa tengok Luna sedang melakukan peningkatan. Nanti tu akan tunjukkan chart kenapa Luna hampir tu punya dah hampir dengan tu punya break even dan adakah Luna akan melakukan lagi kenaikan. Nanti tu akan tunjukkan di chart sebab apa chart dia kembali positif iaitu kembali positif untuk bergerak movement ke atas. Nanti tu akan tunjukkan di chart. So untuk di fear index kita berada di extreme fear iaitu 22. So lagi kita pergi ke chart. So di Bitcoin apa yang tu tengok semalam. So inilah pergerakan yang Bitcoin, inilah 4 hours. So 4 hours tu ada share kan iaitu di mana kita ada pergerakan ini bear flag kita ada pergerakan bear flag ini di mana price targetnya adalah di kawasan almost kalau ikutkan target dalam 11k plus minus 10k iaitu kita punya target untuk bottom di Bitcoin iaitu end of the year di mana kita akan expect Bitcoin jatuh ke kawasan dalam around 10k iaitu dengan 83%. 80 ke 83% adalah target bottom untuk setiap circle for your circle Bitcoin di mana expected end of the year first year bearish market iaitu tahun ini kita akan dapat bottom itu expected Bitcoin berada dalam 10k plus minus. So itulah untuk di quarter target itu. Kemudian untuk yang semalam untuk di short term tu ada share kali ini ialah pergerakan ini di mana kita ada bear flag ini di mana point of breaking ni dan dah breakout pun semalam dan kita
price dah sentuh pun kuartal 18.6. Kenapa price berhenti di 18.6? Sebab apa tu ada remark kan sedikit, iaitu kita ada satu point ni, dia ada satu point untuk lower low ini, kemudian kita ambil satu lagi shadow di bawah itu 17. So ada dua positor, ada dua position untuk Bitcoin, sama ada drop 18.6 ataupun 76. Berdasarkan target ini kita ada still lagi lower, so ada opportunity untuk price to drop sikit lower, ataupun kita tengok mungkin price Bitcoin akan touch kita punya kawasan ini, iaitu body, sebelum dia melakukan kenaikan. So untuk di Bitcoin yang tu sharekan sebelum kata hilang dalam masa 1 minggu, di mana kita akan expected Bitcoin akan dropping, tapi tak dropping terus ke dalam 10k. Sebab apa? End of the year. So apa yang tu expected lah price akan melakukan dari kawasan ni, melakukan expected akan quarter double bottom, kemudian melakukan peningkatan, dan mana kita akan breakout ni, dan sekiranya dapat breakout ni kita akan ada huge pump expected 28, dan possible inilah kita punya bottom, ataupun kita akan expected another dropping. Sebab apa? Kita masih banyak lagi, itu baru bulan kuartal ikutkan ni baru bulan 9, so ini kita ada data lagi bulan 10, 11, 12. So kita ada hampir 3 bulan, mostly kadang end of the year akan ada berlaku lah awal Januari tahun depan. So expected untuk bottom tu mainly kita akan expected untuk minimum 3 bulan, maksimum 4 bulan lagi kita ada pergerakan market. So dalam 4 bulan tu apa pun boleh berlaku. So untuk di Bitcoin, so expectation kan untuk kita akan ada shoot pump ni. So ni kat sini Zul akan buy juga nanti, cuma di 4 hours Zul akan tunggu, iaitu pergerakan yang sama sebelum ni, di mana Zul akan tunggu untuk next buy tu, Zul akan tunggu RSI oversold dan stop RSI berada oversold. At least RSI perlulah touch kita punya position. Yang terbaik adalah kita nak touch di kawasan RSI 14 ataupun 15. So meaning kalau touch kawasan ni dan stop RSI below, mungkin masa tu kita akan ambil quarter opportunity untuk buy untuk short term gaining, di mana price expected boleh tampak dalam kawasan 20 ke 30%. So yang lepas kita ambil kawasan ni gagal. So ini adalah kawasan bukan 14, kita nak ambil di kawasan hanyalah 25, 20 kita akan ambil positive expected kawasan itulah boleh quarter gain kita punya dalam 30 ke 20% atas untuk short term gaining. So itulah position yang ditunggukan expected untuk kita berlaku quarter bound kawasan ni. Bound sekiranya kita tengok massive pump redak, kita akan tarik Fibonacci nanti, iaitu Fibonacci kita macam mana. Kita akan tarik swing high ini to swing low. Sekiranya dia low lagi kawasan dalam 17, kemudian kita ada resistance nanti. So resistance ini akan menyebabkan daripada buy tu kita akan seperti buy kawasan ni, dan kita seperti akan TP kawasan ni sebaik saja RSI berada di overbought, dan kita akan jual. So itulah position sekarang yang currently sedang menunggu position buy yang baru. Sebab apa? Di Luna sudah exit pun tu punya position. Siapa yang dalam Discord channel dia tahu sudah exit semua position di Luna, BTC, Ethereum, Chainlink dan Uniswap. Sudah ambil modal, iaitu Zul break even, maknanya dia loss sikit dalam RM30, RM40 saja, macam tu saja, tapi Zul still lagi dapat modal, dan untung yang lepas still lagi untung daripada 4.2k jadi 4.15, iaitu 4.15. So rugi dalam RM50 saja, teman-teman, still lagi untung. Sebab apa? Zul hanya modal 4,000 dan ada 4,150. So Zul still lagi lah untung, teman-teman. Zul akan tunggu next position buy tu kat ni, dan macam biasa, macam Zul dah cakap tadi, untuk expectation Zul akan tunggu RSI berada oversold dan stop RSI oversold. Nanti Zul akan buy, dan buy tu nanti Zul akan maklumkan di dalam Discord channel. So Discord channel ikutkan malah Zul dah sharekan. Jadi Zul akan cari balik kuartal yang Zul sharekan, yang Zul close tu. So inilah Zul Luna, nanti akan pergi Luna sikit. Nanti Zul akan sharekan kat mana tu, Zul ada share semalam. Zul share Luna, okay, Luna, okay, Zul ada share kat sini 2 hari lepas. Okay, yang ni Zul dah close pun, iaitu hari 5 bulan 9 itu. Itu hari apa? Hari Isnin, betul tak? Hari Isnin. So inilah ke-7. So hari Ahad. So dah close position di Luna untuk akan ada bawah 14k. So itulah disebabkan kenapa Zul ada sharekan di Discord channel. So semalam dah pun berlaku. So now next movement Bitcoin. Kenapa Zul expected price boleh berlaku dropping ke bawah? So pertama, untuk kita ada pergerakan ni dah pun sampai, dan kita ada inilah untuk short term saja. Sudah pun sampai, ini kita akan ada expected mau drop lagi ke bawah. Expected kita akan tunggu macam mana, tapi Zul ada expected dalam kawasan 11k, almost dalam 14k. Kemudian kita tengok
pergerakan ini adalah pergerakan kita panggil 5-way move, ataupun kalau nak siapa belajar Zul pun tak kuat mahir sangat, tapi Zul ada juga knowledge untuk pasal 5-way move ni, iaitu sekiranya kita nak completekan pergerakan downtrend ataupun uptrend, sesuatu pergerakan kita boleh panggil 5-way move. Iaitu 5-way move dia ada pergerakan daripada, kita akan delete balik yang ni. Untuk di Bitcoin kita akan tengok, kita akan delete. So pergerakan 5-way move lah, kita akan draw macam ni. Kita akan draw balik 5-way move, iaitu daripada kita all time high kita adalah hampir 68, 69, lower low, higher low, higher high, lower low, lower high, lower low, lower high. Now seperti kita dah berlaku 0, 1, 2, 3, 4 movement. So now hanyalah tinggal movement yang terakhir untuk downtrend kita, iaitu pergerakan 5-way move. So 5-way move tak jauh mana pun, berdasarkan ni hanya kata tukang 0, 1 adalah equal 0, pergerakan 0, 1 dia akan equal dengan pergerakan 2, 3. Tu 4, 5 hanya equal half daripada 2, 3 ataupun 2, 1 ni. So half tu meaning kalau kita tengokkan daripada ini, kita akan tengok section half saja. So half tu kalau seperti ni, nanti tu akan buat measurement yang betul. So kita akan ambil Fibonacci, kita ambil high ini dan low ini. Tu meaning kita akan dapat pergerakan hampir 50%. So 50% daripada kawasan ni kita ambil saja untuk Fibonacci ni, kita akan letak sini. Tu 50% adalah kita akan drop mostly dalam kawasan, anda tengok kawasan ni 50%, iaitu 50% daripada all time high Fibonacci, iaitu kawasan 25k. Kita akan drop dia another 50% ke hampir dalam 9.3k, iaitu hampir dalam kuartal 10k. So itulah kawasan range pendropping untuk 5-way move ni. So expected kawasan ni, dan meaning apa yang berlaku, kita akan complete kita punya downtrend punya pergerakan. So meaning apa yang berlaku, kita akan tengok pergerakan Bitcoin. Pergerakan Bitcoin akan bottom, dan expected nanti kita akan tengok pula pergerakan ABC untuk return, sama ada untuk continue drop bawah ataupun return balik bound ke atas. Itulah moment cantik. So walaupun still lagi kita punya analisis on track, iaitu kita still lagi in quarter bearish market dan downtrend kita pun dah hampir menuju ke kawasan quarter ending ataupun bottom. So align dengan kita punya 4 year circle, expected bottom dalam kawasan 10k, plus minus mungkin 12 atau 14, itu give a take, plus minus ke kawasan tu mungkin tak ada 50%, mungkin 30%. Itulah pergerakan untuk expectation untuk di Bitcoin. So apapun, beware dalam market, still lagi kita ada masa 4 bulan, almost dalam maksimum 4 bulan untuk bottom. So apapun boleh berlaku. So apapun untuk short term, do expectation kan untuk Bitcoin akan bound antara kawasan 3 line ni untuk naik atas. So kat mana nanti, macam biasa kita akan tengok RSI, nanti tu akan maklumkan kat mana Zubai. Expected kita boleh gain banyak, almost dalam hampir 50%. Sebab apa, kita expected untuk double bottom ataupun at least kuartal kita punya sampai ke level ini, iaitu level Fibonacci kita almost dalam 30%. So kita boleh gain almost dalam 30% untuk short term gaining, dan tengok macam mana seperti kita akan continue untuk kuartal drop ke bawah dalam 10k berdasarkan kuartal pergerakan 5-way move ni, untuk completekan dia punya pergerakan kuartal 5-way move untuk downtrend, completekan downtrend punya movement. So itulah untuk di pergerakan Bitcoin. So banyak lagi disebabkan Bitcoin dropping, kita akan sepatutnya untuk altcoin juga dropping. So apa yang hangat untuk minggu ini, kita akan tengok Luna Classic. So apa Luna Classic? Itu Terra Luna maknanya. Terra Luna yang Terra Luna Classic, itu kan Terra Luna Classic, apa yang berlaku Terra Luna Classic. So Luna Classic dah pun buat pergerakan yang kuartal sedikit kuartal momentum yang cantik, iaitu pertama untuk Luna Classic daripada harga 0.002 dia dropping, currently berada above, meaning dia berlaku peningkatan. So untuk net, dia punya average untuk Luna Classic adalah berada di 0.005, iaitu dengan dia ada pegang almost dalam 4.5 juta Luna Classic ni. So meaning dia punya break even dalam kawasan ni almost dalam kawasan 6k. So kalau dia naik balik, meaning dia akan dapat balik kembali balik dia punya 6k. Apapun dia expected duit 6k, dia expected the loss, biarkan saja untuk kita tengok macam mana movement untuk kuartal bulan. Dia akan simpan Luna Classic ni untuk long term punya. So untuk pergerakan di Luna Classic, apa akan berlaku next? So pergerakan kita dah pun breakout ini dah menjadi kita punya support, dan naik kawasan atas berlaku rejection bawah, dan normal untuk berlaku. Sebab apa, RSI malam berada di overbought, stop RSI berada overbought, dan RSI juga dah menunjukkan bearish division. Yang ni kemudian higher high di price, higher low
di RSI. So ni kita akan expected price akan melakukan dropping. So dropping untuk di Luna sampai mana. So Bitcoin semalam dah melakukan almost ke 18k. So tengok Luna jatuh sikit je, tak banyak. So ni dia dah buat sedikit base kawasan ni. So untuk base ni ada potential untuk dia melakukan bounce balik. At least tengok di Bitcoin pun, you tengok di Bitcoin ni dah 18k. So ada potential untuk kita dapatkan RSI kita untuk buy. So untuk Luna Classic ni ada possible untuk dia drop sedikit lagi untuk retest hanya di kawasan ni. Aja pun hanya buat berkan sideways kawasan ni sebelum dia melakukan push price naik ke atas. So untuk target di Luna Classic ni sampai kat mana nanti tu akan draw kan. First kali kita akan tengok swing high ni to swing low, resistance 1.2, 1.6 dah price sampai, iaitu kita ada major resistance. So inilah dia punya major resistance maknanya. So yang bawah-bawah ni kita delete, kita tak perlu monitor. Yang penting saja iaitu kita monitor major resistance kita. Inilah major resistance. So price nanti tu akan besarkan sikit. So major resistance kita berada kawasan ni dah pun breakout cantik, iaitu breakout, retest dan bounce itu sampai 1.2 dan 1.6 normal dan berlaku dropping. So dropping sekiranya price tu dapat bertahan above 1.2 ni sepatutnya dalam 0% ataupun expect akan drop sedikit di lower tu kita akan tengok berdasarkan ni swing high ini, swing low ni to swing high, kita ada potential untuk price tu akan drop kembali buat small base untuk di kawasan ni sebelum dia melakukan peningkatan. So untuk terbaik, kalau anda ada duit yang anda teringin nak invest ke Luna, anda possible anda boleh kata tunggu di kawasan ni di mana RSI tu at least RSI dua expected RSI ni akan berada above 50. So ini expected untuk indikator melakukan lagi kenaikan. Cuma stop RSI perlulah berada di oversold, barulah consider good untuk anda short term buy untuk gaining more ke atas. Apapun Zul punya holding saja. So the 1.6 net target adalah 2.6 dan expected ada 3.6 dan 4.2 dia akan above ni. So sekiranya berlaku peningkatan ni, Zul expected Zul punya keuntungan kalau at least dalam kuartal 30%. So dia ada holding hampir 4.5 juta untuk di Luna Classic. So biarkan saja dia akan holding untuk long term. Sebab apa? Dia expect yang investment tu lah, expect duit yang expect boleh loss. Sebab apa? Duit yang dah drop itu dah expect loss pun dia pun tak jual. So currently dah naik balik. Sebab apa? Luna Classic dah kata sebelum dulu tu ada share kan, dia ada kuartal burning system. So currently dia akan burning another more Luna Classic. Dia akan burning more Luna Classic. Disebabkan burning itu expected price akan melakukan peningkatan. So hopefully Luna Classic dapat kembali balik above kuartal. Dan Luna Classic ni kalau kembali above lane atas, kita akan expected kuartal ramai lah yang akan menjadi millionaire dalam kuartal crypto. Sebab apa? Ramai yang holding Luna Classic. So itulah untuk di Luna Classic. So guys, apapun itu aja untuk pagi ni. So tak ikutkan di ruangan komen, banyak yang tu dah reply. So tak ada yang kata tu tak boleh nak reply semua. Dia reply semua tapi tu tak boleh nak review. Contoh semalam ada yang tanya pasal kuartal kepentingan H1, H4. Yang penting untuk anda monitor adalah yang anda nak tengok data yang legit ataupun pergerakan market. Sekiranya anda dalam kripto, anda nak tengok pergerakan yang legit dalam market, anda perlu monitor H4 ke atas. H4 kita akan monitor hari-hari. Day 1 dan weekly kita gunakan candle atau body itu sebagai confirmation. Breakout saja pattern, breakout saja support resistance, itu akan menunjukkan H4 kita akan menuju arah yang sama seperti mana confirmation di daily dan di weekly. So guys, rasa itu saja untuk pagi ni. So apapun malam nanti macam biasa nanti Zul akan buat live kan malam nanti, iaitu malam ni pukul 10 malam. So anda boleh tanya sebarang pertanyaan. So untuk Bitcoin expected untuk dah berlaku, kita akan ni dia ada untuk another chart, dia ada monitor ini pergerakan. So mula kita akan monitorkan pergerakan bawah. So given time dia akan bounce ke atas. Bounce ke atas tu sebab apa? So expectation kita akan berlaku sedikit bounce ke atas at least daripada kawasan ni dan berlaku at least dalam kawasan almost swing high ini to swing low, iaitu dalam kawasan 23k sebelum kita ada quarter massive drop ataupun expectation kita hanya expected untuk kata bulan 9 kita akan dropping lagi. Kemudian bulan 10 mungkin kita akan bulan 10, bulan 11 kita akan ada berlaku kenaikan, at least mungkin touch balik kita punya sampai kawasan ni, iaitu kawasan ni, dan kita akan buat bear flag, another bear flag. Kemudian bear flag tu still lagi sampai 28, dan bulan 12 bulan 1 mungkin kita akan start drop. The drop itu adalah expected drop untuk kita punya dapat bottom, iaitu di mana sebelum ni Zul ada share kan untuk data ini, iaitu data trendline ni. So ingat, trendline ini tak legit. Trendline ini trendline ini adalah trendline yang tak strong, di mana breakout higher trendline ni expected price bukan akan terus melakukan peningkatan. Walaupun price breakout ni dia akan retest, iaitu kalau kau tengok ni
breakout, retest ke bawah, sebulan expected akan sideways, barulah akan melakukan kenaikan. So ini align dengan dia punya analisis untuk di 4 hours ini ataupun di Bitcoin, iaitu pergerakan price mostly akan bound di kawasan ini, mungkin akan breakout sikit pergi ke $25, kemudian meaning aku kata breakout di blue retest. So untuk di break pattern yang weak ataupun trendline yang weak ni, kita akan expected dia akan melakukan pergerakan retest itu mostly kita tengok retest more ke bawah, expected more sideways, kadang expected dalam 14k, sebab juga 10k lah kita punya rezeki, tapi Zul expected dalam 14k ke 10k tu adalah expectation kita punya bottom. So sama ada 14 ataupun kuartal 10, itulah position yang kita tunggukan, tapi mostly tengok dalam kawasan 10k dan ada kawasan ni lebih sikit 9 kuartal 9k. So plus minus adalah 10k. So seperti price akan rebound kawasan ini sebelum kawasan November 12, barulah kita akan melakukan peningkatan untuk Bitcoin dan start climb up. Dan climb up itu price Bitcoin akan buat pergerakan high and low kita, iaitu daripada high, swing high ni to swing low, kita akan ada resistance yang besar kawasan ni, dan resistance inilah yang kita tunggu, iaitu tunggu mana, iaitu Bitcoin melakukan bound di kawasan bawah untuk confirmationkan ini bottom, dan kita akan ada dropping balik. Dropping itu kita akan buat trendline yang baru. Trendline baru itu another 2 years kita akan sideways breakout saja ni, kita akan nampak pergerakan massive pump seperti pergerakan ini. So ini kita tak perlu tunggu kawasan ni, kita akan buy kawasan ni dan kita akan tick TP sikit kawasan ni, kemudian kita akan tunggu sedikit dropping nanti kat kawasan ini lah consider kawasan all in kita nanti, iaitu expectation tahun 23 dan 24 sebelum tahun 25 bina buran. So 22 adalah kita hanya nak ambil opportunity untuk bottom, iaitu expectation untuk dalam Bitcoin dalam 10 ke 14k, Ethereum tu ada target dalam $500. So itulah untuk pergerakan kuartal chart di Bitcoin untuk update analisis untuk hari ini ataupun untuk minggu ini. So apapun macam pagi malam nanti Zul akan updatekan lagi untuk pergerakan Bitcoin. So hopefully ada movement. So net movement kita akan expected untuk currently Zul hanya tunggu untuk di Bitcoin untuk pergerakan drop sedikit ke bawah untuk tunggu buy, iaitu almost dalam 24, dan stok RSI dan stok RSI pula berada oversold. Nanti Zul akan buy kan, dan Zul buy ni Zul akan maklumkan di Discord channel. Dan untuk di Discord channel juga untuk hari ni nanti Zul akan updatekan sikit. Zul akan screenshot untuk Ethereum, kuartal Zul akan tarik di Luna, Zul akan update untuk di Uniswap dan juga di Chainlink. Sebab apa? Itu dah di Luna yang Zul buat untuk kuartal short term gaining untuk di Luna. So guys, itu aja untuk pagi ni. Like, subscribe, jumpa anda malam ini secara live. Assalamualaikum, bye bye.